warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita untuk memberkati majlis usrah kita mari sama-sama kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat diberi peluang untuk berjumpa lagi dan berkumpul di alam maya kali yang ke-57 untuk usrah kita, family kita pada malam ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan majlis kita ni dengan memperdengarkan bacaan ayat daripada surah Al-Hajj ayat 18 hingga 24 yang akan dibacakan oleh Ana dan akan diterjemahkan oleh Kakak Hanan. Silakan Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan selalu yang kamu kerjakan.
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik derhaka. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan, mendapat segala yang diingini. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu kusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang Maha Suci, yang Maha Selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang Maha melimpahkan keamanan, yang Maha mengawal serta pengawas, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluknya menurut yang dikehendakinya. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya, yang bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang tiada bandingnya, lagi Maha Bijaksana. Panjang tu. Panjang. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Hanan dan Ana. Seterusnya kita pergi kepada bacaan hafazan yang akan dibaca oleh Ayah Long. Silakan Ayah Long. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah dan Rasulnya dan mengharapkan kebaikan hari akhirat, dan mereka itu sentiasa ingat dan menyebut Allah ketika waktu susah dan senang. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih kepada Ayah Long di atas bacaan hafazan itu tadi. Jadi seterusnya kita pergi kepada slot utama kita, iaitu tazkirah pada malam ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Ayah kita dengan tajuknya Padai dah berkali. Mari kita dengar sama-sama apa ini maksudnya dengan padai. Okey, silakan Ayah Yu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator pada malam ni, Kak Nani. Jadi alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat teruskan usrah kita. Jadi pada malam ni tajuk kita iaitu Padai Doh Kali. Padai Doh Kali. Padai Doh Kali. Macam-macam baca dia tu. Ikut cara masing-masing lah. Jadi untuk tajuk malam ni Padai Doh Kali. Padai Doh Kali ni sebenarnya kita merujuk kepada amalan kita. Amalan setiap orang lah. Amalan kita. Padai Doh Kali. Jadi setiap amalan kita ni biasanya kalau kita tanya soalan kepada setiap orang, cukup ke amalan demo ni? Cukup ke amalan demo ni? Nak bertemu Allah, cukup ke? Pasti setiap orang akan jawab, mana cukup? Setiap orang akan mengaku lah. Tanpa ragu-ragu akan kata, mana cukup lagi amalan? Tak cukup lagi amalan ni. Nak bertemu Allah. Jadi, untuk pasal amalan ni kita padai dah kali. Kita bahagikan kepada 3 kategori lah. 3 sifat manusia. Yang pertama, manusia yang dia kata padai dah berkali. Amalan dia rasa padai dah berkali. Amalan dia ni dengan dia buat benda-benda wajib. Dia rasa padai dah berkali. Dia dengan buat benda-benda amalan-amalan wajib ni. Tu golongan pertama. Manusia ni dia rasa dia duduk atas dunia ni dia cukup dengan buat amalan wajib lah. Tak perlu lagi tambah dengan amalan-amalan sunat yang lain ataupun amalan-amalan ketaatan yang lain. Dia rasa padai dah. Kita buat wajib padai dah atas dunia ni. Dia rasa gitu. Jadi macam tadi lah. Macam tadi kalau ikut soalan tadi tu kalau kita tanya padai dekat amalan demo. Mesti orang akan kata tak padai lagi amalan. Mana cukup amalan dah. Jawapan dia gitulah, jawapan tak cukup. Tapi dari segi praktikalnya ataupun realitinya, kehidupan dia tu, kita tengok amalan dia tu, macam dia hanya buat yang wajib saja. Dia kata tak cukup lagi amalan dia ni. Tapi nampak kehidupan dia tu, dia hanya buat benda-benda yang wajib saja. Tak nampak pun usaha-usaha dia untuk tambah dengan benda-benda yang lain. Contohnya benda-benda sunat yang lain. Sebab dia rasa yang wajib ni mesti buat. Kalau tak buat, dapat dosa. Dia rasa pada yang wajib je lah. Yang sunat tu dia rasa tak penting lah. Dia rasa sunat tu tak buat tak apa. Buat dapat pahala. Jadi bagi dia rasa kita hidup atas dunia ni memadai lah kita buat perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT. Ni golongan yang pertama lah. Golongan padai dah berkali. Padai dah berkali dengan buat benda-benda yang wajib sahaja. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua iaitu mereka yang orang yang dia rasa padai dah berkali. Dia seorang lah buat baik. Padai dengan dia yang buat baik. Dia rasa kalau dia buat baik tu, okey lah.
Biarlah orang lain tu masyarakat jadi lagu mana pun tak kisahlah. Yang penting dia ni dia buat benda baik. Padai dah berkali aku seorang jadi orang Islam ataupun aku buat gapo Allah suruh, masyarakat tu biarlah. Ikutlah masyarakat dia nak ikut peraturan mana pun, sistem mana pun. Dia tak kisah dengan masyarakat ataupun orang lain. Ni golongan kedua. Golongan yang dia rasa padai dah berkali. Aku lah buat baik. Orang lain tu biarlah hal dia. Jadi orang ni dia rasa macam orang lain tu dia tak kisahlah. Sama ada ahli keluarga dia sendiri ke. Dia tak kisah. Ataupun ahli keluarga dia rasa tak kisah dia, apatah lagi orang lain, masyarakat. Dia rasa masyarakat tu biarlah. Tak kisahlah masyarakat buat gapo pun. Yang penting aku ni buat Islam. Cukuplah aku seorang buat Islam. Allah gilah masyarakat yang lain. Ini golongan yang kedua, golongan yang dia rasa memadai dia seorang baik. Orang lain tak kisah. Jadi yang ketiga, golongan yang ketiga iaitu orang-orang yang mereka ni rajin beramal. Ni memang rajin beramal sungguh ni. Dia rajin beramal. Amal wajib dia buat. Amal sunat pun dia buat. Ni tak serupa dengan hak nombor 1 dan nombor 2 tadi. Yang ni dia beramal sungguh. Beramal wajib, beramal sunat. Dia buat belaka benda-benda baik. Tapi dia rasa padai dah berkali dengan amal baik dia ni. Dia rasa cukup dah amal baik dia buat tu. Sebab dia rajin beramal. Amal wajib, amal sunat. Ketaatan orang lain pun dia buat. Dia merasa padai dah. Padai dah berkali amal hamba ni. Amal hamba ni dah hamba dah buat wajib. Banyak dah buat. Jaga molek. Sunat pun buat semua sunat. Yang ni memang dia beramal betul lah. Banyak betul dia beramal. Dan dia merasa padai dah dengan amalan dia ni. Dia merasa cukup dah amalan yang dia buat ni. Jadi 3 golongan padai dah berkali ni. Golongan yang sebenarnya perlu kita jauhi lah. Perlu kita jauhi. 3 golongan tu. Walaupun yang pertama tu jelas lah. Sebab dia hanya buat benda yang wajib saja. Sebab kita tak boleh rasa padai dah dengan kita buat benda yang wajib saja. Kerana benda yang wajib yang kita buat tu banyak kekurangan. Mesti ada banyak kekurangan. Sebab kita ni manusia ni, amalan kita ni, iman kita ada surut, ada naik. Dan kita buat amalan yang wajib ni pun kadang-kadang tanya surut tu mesti amalan kita tu kurang berkualiti. Jadi ada kekurangan dia. Jadi kita kena tambahkan dengan amalan-amalan sunat untuk menampung kekurangan pada amalan-amalan wajib yang kita buat tu. Sebab tu kita kena tak boleh tinggal. Amalan sunat tu tak boleh tinggal. Tak padai lah. Tak padai dengan kita buat hak wajib saja. Kita kena buat juga yang sunat tu. Untuk menampung kekurangan amalan yang wajib. Dan juga kita kena ingat Allah SWT menyuruh kita ini berlumba-lumba ataupun bersegera untuk mengejar keampunan daripada Allah SWT dan juga mengejar syurga Allah. Jadi untuk kita mengejar ni satu benda ya. Kita kena cepat. Kita kena usaha. Bukan boleh kita buat
ala kadar je. Mana yang mengejar ni kita kena mencari. Mencari, bukan kita tunggu. Kalau wajib ni, siapa masa wajib yang kita buat. Kita tak carilah. Kita tak cari pahala tu. Ganjaran-ganjaran tu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian golongan yang kedua tadi, aku je yang baik. Ni pun tak boleh jugalah, jelaslah kepada kita. Kita pun faham Islam itu agama masyarakat, bermasyarakat. Islam itu agama yang menyuruh kita ini menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sebagaimana hadis yang kita semua dah tahu, yang man ra'a minkum munkaran tu, maknanya kita ni bila kita tengok kemungkaran, kita kena berusaha. Kita tak boleh biarkan. Ni melibatkan orang luar lah, orang lain lah. Kalau melibatkan diri kita saja, kita tak perlulah nak lari-lari orang ni. Tapi memang Islam ni agama yang menyuruh kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi yang ni kita kena sentiasa ingatlah. Islam itu bukan kita seorang, kita kena ajak orang lain ikut bersama kita. Bukan kita seorang nak jadi baik, ataupun bukan kita seorang nak masuk syurga, tapi kita kena ajak mulakan dulu dengan keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, ahli keluarga kita. Lepas tu dengan masyarakat, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, dan juga orang lain di sekeliling kita. Kita kena ajak sekali. Islam itu agama yang menyeru kepada kebaikan. Rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam. Maknanya rahmat kepada seluruh alam ni, kalau kita seorang baik kan, tercapai lah. Tercapai maksud rahmatan lil alamin tu. Okey, jadi itu untuk yang kedua. Yang ketiga ni, yang ni bahaya juga ni. Dia beramal bagus dah, tapi dia rasa cukup dengan amalan dia. Kita sebagai seorang Muslim, kita tak boleh merasa cukup amalan yang kita buat tu. Tak boleh rasa cukup. Walaupun kita memang dah buat banyak. Sebab kalau kita rasa cukup tu, mana kita dah tertipu dengan muslihat syaitan. Kita rasa, banyak dah amalan buat ni. Orang lain tak buat benda ni, kita buat. Timbul situ juga rasa ujub. Kita rasa kagum dengan diri kita. Rasa kagum dengan diri kita sebab amalan ni tak ramai dah orang buat. Amalan soleh ni. Tapi kita masih lagi buat. Ini adalah tipu daya syaitan kepada kita. Syaitan ni kita tahu, dia tipu kita macam-macam cara. Dia mula tipu jangan buat. Dia lari kita, dia cuba tipu kita supaya jangan buat amalan kebaikan. Tapi kalau kita berjaya buat juga, dia pusing pula. Dah berjaya tu dia cuba bisik pula. Bisik pula kata-kata pembisikan yang menyebabkan kita rasa ujub, takbur ataupun kagum dengan diri kita. Kita rasa orang lain tak buat ni. Zaman sekarang ni payah nak cari orang buat benda amalan yang ni, tapi kita buat. Kita buat. Kita rasa ni lah. Kita rasa macam rasa hebat sikit pada orang lain. Ni dilarang. Kita tak boleh rasa gitu. Sebab seperti kata-kata daripada Ibn Qayyim. Ibn Qayyim dia kata, Allah itu kalau dia nak beri kebaikan kepada seseorang itu, dia akan jadikan seseorang itu, dia akan lupa
ketaatan yang telah dilakukan. Allah kalau nak bagi kebaikan kepada seorang itu, bila orang itu buat kebaikan, dia buat banyak kebaikan tu, dia tak ingat. Dia tak ingat kebaikan dia buat tu. Bukan kata dia ingat, mari buat go tu, mari buat go ni. Dia tak ingat. Dia tak ingat kebaikan dia buat tu. Supaya nak elokkan benda tu menjadi kebanggaan dalam diri dia. Dia diangkat kebaikan tu daripada jantung, hati dan lidahnya. Supaya dia tidak membangkit-bangkitkannya. Dan apabila dia diuji dengan dosa, Allah jadikan dosa itu memenuhi ruang matanya. Dan juga siapa yang Allah nak beri kebaikan ni, Allah akan jadikan bila dia buat dosa tu, Allah jadikan dosa tu sentiasa duduk depan mata dia. Macam penuh dengan depan mata dia. Bukan setakat di hati. Depan mata, macam nampak di mata dia. Kejahatan yang dia buat tu. Jadi bila dia rasa kejahatan tu depan mata dia, dia akan cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Dia cepat kembali kepada Allah. Dan dia akan jadi orang yang tawaduk. Dia rasa hina di depan Allah. Jadi dia akan bertaubatlah. Dia akan kembali kepada Allah lah. Maksudnya, kita bila buat kebaikan tu, kita jangan ingatlah. Jangan ingatlah. Nak elakkan kita daripada rasa ujub dari diri kita. Dan juga rasa padai dah berkali dengan amalan yang kita buat ni. Jadi ini untuk mengelakkan kita daripada ni lah, timbul rasa takbur ataupun ujub dari diri kita yang akan merosakkan kita, merosakkan segala amal soleh kita. Dia sama juga macam dia dosa. Sepatutnya pahala tu membawa ke syurga. Pahala yang kita buat tu membawa ke syurga. Dan dosa yang kita buat tu membawa ke neraka. Tapi ada keadaan, ada orang yang pahala dia tu menyebabkan dia ke neraka. Macam tadi lah. Dia buat pahala banyak tapi pahala dia tu menyebabkan dia ni berasa sedap. Berasa hebat. Berasa dia ni lebih mulia daripada orang lain. Menyebabkan dia ni masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Dia orang yang dia banyak buat dosa. Dia banyak buat dosa tapi dengan dosa tu bila dia insaf, dia rasa rendah diri. Dia rasa rendah diri kepada Allah. Dia menyesal, dia menangis. Dan beristighfar kembali kepada Allah dengan rasa hina. Lalu dia beramal dengan amal yang soleh, penuh pengharapan. Dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni pada dua kali ni dari segi amalannya kita tak boleh rasa pada dah. Pada dah dengan amalan ni. Kita kena sentiasa beramal sehinggalah kita ni dipanggil oleh Allah. Barulah pada. Bila Allah panggil kita tak boleh buat apalah. Dah berakhir lah peluang ataupun kesempatan Allah beri untuk kita melaksanakan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya selagi kita diberi nafas oleh Allah ni, maka selagi itulah kita kena sentiasa beramal. Kita tak boleh rasa cukup dah. Tak boleh rasa cukup dah. Dia juga yang pentingnya, golongan yang pertama tadi, dia rasa cukup dengan wajib ni. Sepatutnya kita kena cari lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Tak boleh cukup dengan kebaikan. Tak erat dengan wajib saja. Tak erat. Sebab kita tahu jalan ke syurga ni dipenuhi dengan duri-duri. Susah nak pergi ke syurga ni.
Susah nak ke syurga ni. Jadi perlulah kita bermujahadah, berjihad. Kita perlu bermujahadah untuk melalui jalan ke syurga ni. Sudah tentulah tidak membadai dengan kita buat benda yang wajib. Sudah tentu. Kerana cabaran duri-duri yang menghalang kita untuk ke syurga ni tak padan lah dengan yang wajib tu. Sepatutnya kita kena ada kesedaran. Kesedaran kena ada. Kesedaran yang betul-betul sedar lah. Kesedaran yang betul-betul sedar. Yang memandu kita. Yang membawa kita ke arah berlumba-lumba ataupun berebut-rebut. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Sebab kita nak dapatkan ganjaran Allah ni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang bermaksud, dan bersegeralah kalian kepada keampunan dari Tuhan kamu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ayat perintah Allah. Allah perintah kepada kita bersegera. Bersegera. Cepat-cepat bersegera. Bersegera ni tak boleh tunggu lah. Bersegera ni kena bertindak. Bertindak, bergerak, mencari. Bukan menunggu. Bersegera untuk mencari keampunan Allah. Untuk dapat keampunan Allah ni, kita manusia yang banyak dosa ni, perlu banyaklah ketaatan, amalan ketaatan yang kita kena buat. Sepatutnya kita kena rasa, banyak kena buat ni, banyak. Banyak kena cari ni, banyak kena rebut. Ketaatan yang Allah tawarkan kepada kita. Daripada amalan-amalan sunat. Kalau kita nak cari syurga Allah, nak dapat ke syurga Allah tu, mestilah kita kena bermujahadah lah, berusaha. Berusaha dengan bersungguh-sungguh, dengan kita perbanyakkan amalan yang soleh tu. Kalau ikut amalan yang wajib ni, dia ada masa-masa dia. Terhadlah masa dia tu. Kalau orang yang nak mengejar sesuatu, sudah tentu dia akan tambahkan dengan amalan sunat. Sebab contohnya katakanlah amalan wajib tu solat. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu, dia ada masa dia lah. Subuh masuk waktu baru boleh solat. Jadi kalau kita nak tambah pahala dengan kita buat, katakanlah kita nak tambah solat subuh tu 5 kali, tak boleh lah. Itu tak boleh lah. Itu bid'ah lah. Itu ajaran baru lah. Tak boleh kita buat gitu. Jadi sebab itulah kita kena buat yang sunat ni. Sunat ni, benda sunat ni sebenarnya peluang kepada kita untuk kita menambahkan bekalan kita. Bekalan kita untuk kita bawa di akhirat. Jadi untuk kita sahut perintah Allah ni, bersegera. Jadi kita perlu ambil peluang ni lah. Kita kena faham bahawa kita kena perbanyakkan, beramal sahaja. Perbanyakkan amalan kita setiap masa. Untuk kita mendapatkan keampunan Allah dan syurga Allah yang seluas langit dan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan juga kita tengok firman Allah SWT lagi dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ini bermaksud, adakah kalian mengira, adakah kamu mengira kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepada kamu ujian seperti
seperti mana orang-orang yang telah dahulu sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Mereka ditimpa kesulitan dan penderitaan dan mereka digoncangkan hati mereka itu dengan cobaan-cobaan sampai Rasul berkata dan juga orang yang beriman bersamanya bertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ayat ini peringatan kepada kita. Allah beri peringatan kepada kita. Adakah kamu kira senang nak masuk syurga, dia kata? Tanpa kamu diberi ujian dulu. Tanpa kamu diuji. Ingat senang-senang nak masuk syurga. Tanpa diuji. Sedangkan dia kata orang-orang dahulu. Rasul-Rasul dan yang bersamanya. Mereka ini ditimpa mereka tu kesulitan, kesengsaraan. Diuji kesengsaraan, kesulitan tu. Sehingga siapa mereka tanya, bila lagi ya Allah? Mana pertolongan Allah? Bila lagi nak datang pertolongan Allah? Maknanya teruk sangat dah. Teruk ujian tu. Nak menggambarkan teruknya ujian tu sampai orang yang bersama Rasulullah ni tanya, bila Rasul bantuan nak sampai ni? Mana pertolongan Allah ni? Teruk ni. Maknanya ujian Allah sangat berat. Untuk menguji hamba-hambanya untuk diberi ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi laluan ke syurga ni seperti yang tersebut tadi penuh dengan duri-duri. Mestilah kita perlu bermujahadah, perlu berjihad. Sebenarnya apa yang Allah perintah kepada kita ni sebenarnya senang sebenarnya. Solat senang sebenarnya, bukan kena naik bukit. Bukan bukan susah lah. Bukan kena cocok besi ke apa. Nak buat amal ibadat kepada Allah SWT ni. Tapi yang susahnya sebab kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu kita selalu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang menyebabkan kita susah nak buat. Seperti solat subuh, nak bangun pagi tu. Nafsu sebab nafsu . Sebenarnya dari segi zahirnya memang senang dibuat. Susah tu sebab nafsu kita. Jadi perjuangan laluan kita untuk ke syurga Allah ni sebenarnya diganggu ataupun diberi cabaran oleh hawa nafsu kita. Jadi amalan-amalan ketaatan yang kita buat ni tujuan dia untuk membersihkan jiwa kita. Supaya kita dapat mengawal, mendidik nafsu kita ini ke arah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bila kita buat ketaatan ni, kita buat dengan sebaik yang mungkin, InsyaAllah dia akan menampakkan hasil dia. Hasil keimanan tu akan terbit. Akan terbit hasil keimanan tu. Jadi sebab itulah penting kita perbanyakkan amalan kita, tidak memadai dengan padai 20 kali tu. Padai 20 kali ni tak boleh ada dalam fikiran kita lah. Kalau berkaitan dengan amalan. Amalan tu tak boleh padai 20 kali. Okey. Jadi kesimpulan lah. Jadi kesimpulan boleh sebelum kita berhenti dulu, kita simpul dulu lah. Okey, kesimpulan di sini yang pertama, kita mestilah setiap orang, setiap kita ni mestilah mesti ingatkan diri kita setiap hari bila kita bangun tidur tu, ingatkan diri kita tentang tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ni di dunia ini ialah untuk kita kembali pada Allah dengan
mencapai keredaan darinya. Kembali kepada Allah dengan selamat. Untuk mencari keredaan Allah. Kita nak kembali ke syurga Allah. Jadi, kita kena ingat tiap-tiap hari. Bila kita bangun tu, kita ingatkan diri kita. Maknanya, Allah beri kita umur hari ni, kita cari banyak bekalan. Bekalan untuk kita bawa ke akhirat. Dan kita jangan rasa cukup dah. Memadai dengan kita buat benda wajib. Sebab kita tahu kita perlu berjuang, berjihad untuk kita mengekang hawa nafsu kita. Kita perlu gandakan usaha kita ni supaya kita menang. Menang untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang ayat yang kita baca tadi, ayat surah Al-Hasyr tu, Allah suruh kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Allah suruh kita perhatikan di sini semak. Setiap orang itu semak apa yang dia sediakan untuk kehidupan di akhirat. Jadi setiap hari kita bangun tu kita ingat, aku diberi peluang umur oleh Allah ni, tujuan kita hidup ni untuk cari pahala. Kena perbanyakkan amalan kita. Lepas tu kita semak apa persiapan kita dari segi bekalan kita untuk kita bawa di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, kita patut buat benda yang wajib itu dengan sebaik yang mungkin. Yang wajib kita buat sebaik yang mungkin kerana dia itu benda wajib. Buat sebaik yang mungkin dan kita tambahkan lagi dengan amalan sunat tu kita pun buat sebaik yang mungkin juga. Dengan tanpa kita rasa cukup dengan apa yang kita buat tu. Jangan kita rasa bila dah buat banyak tu rasa cukup. Padai dah berkali. Jangan kita rasa gitu. Yang penting, kalau boleh jangan ingatlah apa yang kita buat tu, kebaikan-kebaikan tu supaya kita selamat. Supaya kita tidak tergolong dari kalangan orang yang ujub tadilah. Merasa mulia. Takut tertipu dengan amalan sendiri. Jadi rasanya untuk tajuk padai dah berkali tu, rasa padai dah berkali. Padai dah berkali, hak ni tak apa. Padai dah berkali, hak ni tak apalah sebab penutup ni. Padai dah berkali untuk tajuk pada malam ni. Mungkin ada tambahan daripada ahli usul yang lain. Berkaitan dengan padai dah berkali dalam bab-bab mungkin perkara lain lah. Boleh. Mungkin ada tambahan jugalah daripada ahli usul yang lain. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas tazkirah review tadi yang begitu baik, kupasan yang begitu padat berkaitan dengan padai dohqah. Jadi padai dohqah ni rupanya berkaitan dengan amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sama ada kita berpuas hati ataupun tidak dengan amalan kita. Jadi sebabnya ada setengah orang tu akan cepat merasa puas hati dengan amalan yang dibuat. Contohnya sembahyang. Bagi setengah orang tu sudah cukup mengatakan dia orang beriman. Dia sembahyang tu dia rasa dia cukup dah. Dia kata aku ni beriman dah sebab aku sembahyang dah. Dia tak perlulah buat benda lain. Aku puasa dah. Bulan aku puasa. Dia tak perlu dah buat benda lain. Jadi sebenarnya realitinya untuk jadi orang yang beriman ni bukan sekadar amalan wajib tapi perlu topak. Perlu topak dengan amalan-amalan lain, amalan sunat. Setiap kelakuan ataupun amalan yang baik ni akan dikira amalan soleh. Jadi Allah ni bila kita buat amalan soleh ni dia akan gandakan pahala kepada kita. Contohnya senang kalau kita baca Al-Quran tu
satu huruf tu Allah akan gandakan 10 kebaikan. Jadi kita hendaklah berlumba-lumba untuk top up amalan kita ni. Sebabnya Allah tu amat-amat pemurah. Amat-amat pemurah dengan pahala yang dengan dia bagi pahala kepada kita tu. Jadi seterusnya kita nak dengarlah pula daripada ayah long kita bagi penambahan berkaitan dengan tajuk pada Radhiyah. Silakan ayah long. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah pada malam ni kita masih lagi direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk duduk sama-sama ahli keluarga kita dalam untuk mendengar satu tazkirah yang menjadi kita kata terapi kita lah. Terapi kita menjadi satu medan bagi kita untuk kita baiki amalan kita ataupun segala tindak tanduk kita dalam kehidupan syahriat. Baik, pada malam ni kita telah pun mendengar tazkirah daripada Ustaz Yu. Alhamdulillah hujan pun dah start berhenti dah. Lepas ini kalau ikut ramalan cuaca hari ni lah dah lastnya. Mudah-mudahan ramalan tu tepat. Esok insya-Allah kembalilah seperti biasalah. Mana banjir tu banjir surut. Dan daripada tajuk ni sebenarnya kita tengok kita padai dah kau ni. Memang tak pernah padai lah. Tak padainya sebab kita memang tak akan padai. Tak akan padai dengan buat amal ni. Hak padainya padai-padai buat dosa. Tu kena padai. Tak padai-padai hidup dekat alaga. Tu padai. Padai-padai duk main koksi. Tu kena padai. Tapi dalam bab ibadat tak ada padai. Kerana tak pernah cukup. Kerana amalan ini sebab itulah macam disebut tadi perlu ditopak dengan amalan sunat. Kerana amalan wajib kita buat tu memang tak akan sempurna lah. Kalau solat tu nak khusyuk memang susah nak khusyuk. Jadi kalau boleh rakaat pun mujur. Kalau boleh sebentar pun mujur. Tapi bila kita sedar kita tak dapat, memang mustahil dapat. Jadi kita kena topak, kita kena baiki balik, kita kena tampung kecacatan solat kita tu dengan solat sunat. Begitu juga kita puasa. Puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan memang tak akan sempurna, tak akan dapat pahala seperti mana yang dijanjikan. Memang susah lah. Yang kita boleh sebut, kita boleh cuba, cuma agak susah. Agak susah. Dan dengan itulah Allah hadirkan puasa sunat untuk kita tampung puasa Syawal tu. Untuk kita tampung kekurangan yang ada pada puasa bulan Ramadan. Bercakap tentang ibadat. Ibadat ni ibadat sunat kita kata tak. Biasa kita dengar dalam hadis disebut amalan sedikit tapi berterusan. Kita tengok daripada satu hadis. Hadis daripada Aisyah ni Rasulullah kata ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Hadis daripada Aisyah ni, Aisyah kata Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ialah yang berterusan walaupun sikit. Maksudnya sini nak bagi tahunya nak istiqamah dalam amalan. Bukannya nak kita buat banyak ataupun buat banyak sekaligus tu ya buat betul tak ada lah. Dia nak biar sikit-sikit tapi buat sama-sama. Istiqamah. Kerana amalan yang paling Allah suka terhadap kita ni, hambanya ni,
Maknanya dilakukan berterusan walaupun sedikit. Okay. Ini disebut oleh Ibn Rajab tak? Yang dikata balasan amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Maknanya gini. Bila kita start buat baik, kita buat sesuatu perkara baik, kita kejar buat perkara baik yang lain pula. Maknanya kalau kita start puasa sunat, dia kejar pergi kepada semaya tahajud. Dia kejar pergi ke suka setengah, dia jakit sama. Itu tandanya Allah terima amalan kita yang pertama tadi yang kita buat. Begitu juga sebaliknya, orang yang buat kebaikan namun dilanjutkan dengan keburukan. Bila dia start bangun malam, dia banyak pula kecek nipu. Bila dia start puasa sunat, dia banyak pula jadi mungkin janji. Itu bermakna kalau dia start mula-mula tu Allah tak terima dah. Tu kita kena cek lah. Kemudian kita tengok sahabat Nabi pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal? Adakah baginda mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Sahabat tanya ni, sahabat ni Alqamah, maksudnya Alqamah, dia tanya Ummul Mukminin Aisyah, kata lagu mana gak Rasulullah ni beramal? Dia ni ada hari-hari ke? Dia beramal banyak. Lagu mana ke? Jadi Aisyah jawab, la kana amaluhu dimatan. Aisyah kata, tak. Sebaliknya, amalan Nabi ni amalan yang berterusan. Amalan rutin. Wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Aisyah kata lagi, siapa sahaja antara kamu ni pasti mampu melakukan apa yang baginda buat. Maknanya Nabi ni buat amalan yang kita boleh buat juga. Maknanya tidak timbul masalah kata Nabi buat ni amalan yang berat. Tak. Maknanya walaupun kita pernah dengar Nabi solat sunat. Tak. Sampai 4 jam. Tak. Sekali semaya. 2 rakaat tu. Tapi maknanya kalau boleh buat lah. Kalau nak buat tak. Maknanya mampu buat. Maknanya bukan mustahil. Sebab ada disebut kata Nabi ni berat amalan dia. Jadi kita tak mampu buat. Tak benar. Sebab hadis ni kata gitu. Imam Nawawi sebut juga, ketahuilah bahawa amalan sedikit namun berterusan dilakukan lebih baik dari amalan yang banyak. Namun sekali sahaja dilakukan. Amalan sedikit yang rutin akan memudahkan amalan ketaatan. Maknanya kita buat sikit-sikit secara berterusan, ia akan memudahkan kita untuk taat, zikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga ikhlas dalam beramal. Bila ikhlas, amalan tadi akan diterimalah oleh Allah Ta'ala. Maksudnya amalan sedikit, kalau kita buat secara rutin ni, kita akan dapat ganjaran yang besar. Anda berlipat ganda berbanding amalan banyak, tapi sekali je buat. Sebab dia kata, kita kata kalau kata agak nebel lah. Sekali tu memang buat-buat tu. Tapi tak berhenti situ ya. Kemudian kenapa perlu amalan ni? Sedikit tapi berterusan. Antara kepentingannya dia akan mencegah virus. Virus dia panggil virus fatrah ataupun futur. Fatrah bukan ta. Kalau ta tu jadi futur tu makin pagi pula. Sarapan. Fatrah ni dia virus penat atau jemu untuk beramal. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, walikulli amalin syirrah. Nabi kata setiap amalan tu ada masa semangat. Maknanya bila kita buat amal tu ada tang-tang kita semangat. Walikulli syirratin fatrah. Setiap masa semangat tu pasti ada masa kita malas. Fatrah tadi. Faman yakun fatratuhu ila sunnah. Nabi kata barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah, iaitu dalam petunjuk Nabi, faqadih dada, maka dia masih lagi berada dalam petunjuk ataupun hidayah. Waman yaku ila ghairi dhalik faqad dhalla. Dan Nabi kata pula barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sesungguhnya dia telah sesat ataupun telah
menyimpang. Jadi begitulah sedikit perkongsian tentang tajuk kita malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah dapat memberi guna kepada kita dalam mengharungi sisa-sisa hidup kita sebelum dipanggil bertemu dengan Rabbul Jalil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Long di atas penambahan yang begitu baik tadi. Galik kita dengar dia berkaitan dengan amalan ni, amalan yang berterusan, amalan yang berterusan walaupun sikit tapi mesti istiqamah. Kita tak boleh macam kita kata kita target esok kita, contohlah kita target esok kita nak puasa setiap hari Isnin ataupun Khamis. Jadi bila kita buat tu, bila seminggu dua tu, kita pun kata, okey dah ni, cara ni, puasa sunat dah 2 minggu dah buat. Padai dah lah, cukup dah tu. Beriman dah tu, banyak dah iman kita tu. Jadi tak boleh. Jadi kita kena sentiasa berterusan, istiqamah. Walaupun buat benda kecil, tapi kena sentiasa istiqamah lah, berterusan. Sebab kita ni, kita tak boleh berada dalam sentiasa berada dalam zon selesa. Kita kena sentiasa rasa beringat seumur. Kena ada rasa terdetik seumur. Cukup ke tak amalan aku hari ni? Diterima ke tak? Apa aku nak tambah lagi amalan aku hari ni? Nak topak lagi hari ni? Kena sentiasa rasa kita ni untuk memperbanyakkan amalan-amalan sunat di samping amalan wajib. Jadi seterusnya kita pergi kepada Ayah Pih pula lah deh. Ayah Pih, silakan Ayah Pih, ada nak tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah malam ini kita dapat mendengar sedikit tazkirah, sedikit peringatan daripada Ayah Ngah yang bertajuk Pada Dohko. Pada Dohko ke pada Dohlah? Pada Dohko ke? Jadi Ayah Ju pun ada cerita kita berkenaan tajuk dia tu. Ada 3 pengertian mana mengikut. Kalau kita mengikut intonasinya memberi makna yang berbeza daripada perspektif yang berbeza. Jadi seperti mana kita tahu, seperti mana telah diulas oleh Ayah Ngah dan juga Ayah Long, di mana untuk menggapai syurga Allah itu sebenarnya tidak cukup dengan amalan kita. Maksudnya Ayah Long pada tambah diwujudkan amalan-amalan sunat ini sebagai amalan tambahan untuk membantu kita untuk mencukupkan amalan kita lah, untuk mendapat keredaan Allah, untuk ke syurga. Jadi kita juga ada pernah selalu dengar lah, ada orang kata sebenarnya untuk masuk syurga Allah ni tak perlu pada amalan. Maknanya sebenarnya nak masuk syurga ni kita hanya kena ada rahmat Allah ya. Bukan kerana amalan kita. Jadi orang-orang amalah nak buat amalan ni, dia guna buah ni lah. Maknanya tak apa buat amalan sikit pun, sebab masuk syurga ni atas rahmat Allah. Jadi sebenarnya dia lupa bahawa dalam Quran tu sendiri pun ada banyak disebut berkenaan
seseorang itu akan masuk syurga kerana amalan dia. Jadi sebagai contohnya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi contoh keduanya daripada surah An-Nahl. Sambil malaikat itu berkata kepada mereka, selamat sejahtera kepada kamu, masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Maknanya malaikat pun mengalu-alukan kita masuk ke syurga itu atas amalan kita. Jadi sebenarnya bila kita tengok sebenarnya rahmat Allah ni, bukannya rahmat Allah tu masa kita nak masuk syurga tullah tu. Sebenarnya rahmat Allah itu adalah rahmat yang telah Allah berikan kepada kita sepanjang kita hidup di dunia. Maksudnya untuk kita membuat amalan-amalan masa kita di dunia ni sebenarnya adalah atas rahmat Allah. Maknanya di mana ayah dia ada sebut tadi, Mu'alim pada sebut kita nak buat puasa sunat, kita nak buat sembahyang sunat. Sebenarnya ni kat atas. Jadi sebenarnya kat situ pun dah ada rahmat Allah dah. Sebenarnya atas rahmat Allah itulah kita mampu untuk mengerjakan ibadat tu. Atas rahmat Allah itu juga kita mampu melakukan solat sunat, solat wajib, puasa sunat. Sebenarnya rahmat Allah tu duduk situ lagi. Jadi sebenarnya orang dia sebut tak apalah dia buat amalan banyak pun masuk syurga atas rahmat Allah ni. Sebenarnya bila difikirkan balik ayat itu, sebenarnya ayat itu mengajak kita ni jangan berbangga dengan amalan-amalan kita di dunia ni. Maksudnya kita tak boleh kata kawal kuat beribadat ni nak syurga ni. Tak semestinya. Maknanya ayat tu untuk mengalakkan untuk kita daripada angkuh dan membanggakan diri dengan amalan kita. Jadi kedua juga kita fikirkan balik ayat ini sebenarnya memberi erti bahawa kadang-kadang kita ni berazam dah kita nak buat amal ibadah ni, nak buat amalan kebajikan. Berazam ni tiap-tiap malam kita nak start dah semaya sunat, semaya tahajud. Tapi tiba-tiba diberikan ujian ataupun didatangkan halangan untuk kita mengerjakan amal soleh ni. Seterai-terai pun tak ada kat setiap malam. Dia sebulan sekali lah. Jadi sebenarnya ayat ini juga memberi maksud bahawa janganlah kita ni yang berazam untuk membuat kebaikan ini, tetapi didatangkan dengan ujian dan juga halangan ini cepat berputus asa. Maknanya baru nak buat gini tak boleh lah, tiba-tiba sibuk letih berdoa lah, tertidur lah. Jadi sebenarnya kita jangan risau. Maknanya halangan dan ujian ini juga adalah ujian daripada Allah. Dan mungkin sebab ujian ini juga kita digunakan rahmat Allah itu dengan ganjaran yang setimpal yang kita tak tahu ni. Jadi itu sahajalah sedikit penambahan berkenaan tajuk pada malam ini. Jadi diserahkan kembalilah kepada Tuan Moderator Maklum. Terima kasih pada Ayati di atas penambahan tajuk kita tu tadi. Ayati kata rahmat dan amalan. Adakah satu benda yang sama ataupun asing? Rahmat lain,
amalan lain. Jadi kalau kita tengok kalau kita nak mengharapkan rahmat semata-mata tanpa membuat apa-apa amalan, rasanya susahlah untuk kita nak gapai syurga Allah tu. Sebab kita kita tidak ada tak ada rasa nak topak, tak ada rasa nak buat, nak duduk secara tu ya. Tanpa membuat apa-apa persediaan untuk untuk menuju ke syurga Allah tu. Jadi kalau kita kata tak boleh lah, kalau kita nak kata aku nak mengharapkan rahmat Allah ya untuk ke syurga, tanpa membuat apa-apa tu, saya rasa macam payahlah nak capai syurga tu. Sebabnya syurga Allah ni susahlah untuk digapai. Tapi jika kita membuat amalan-amalan yang banyak amalan-amalan soleh, amalan yang baik, Allah akan gandakan pahala kita dan insya-Allah akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada Cik Lah. Silakan Cik Lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak tengah buka video boleh dah. Yang lepas tak boleh. Tapi senyap tak apa. Okey, tak apa. Respon daripada untuk tajuk perbincangan kita pada malam ni pada dua kali macam judgement untuk amalan sendiri. Padahal tu bukan tugas kita. Tugas kita untuk memaksimumkan amalan kita berdasarkan keupayaan kita. Tapi kita royak awal-awal pada dua kali tak tahu pun yang kita dah buat sebelum ni diterima ataupun tidak kan. Okay. Satu conclusion yang pandangan lah tentang kita selalu mengambil tugasan orang lain untuk justifikasikan perbuatan kita. Contoh ke apa okey, contoh ginilah, ada salah faham kita dengan sayang kita. Lepas tu kita pun royak dia sepatutnya kena buat gini, tolak ansur dengan kita. Kita fikir bagi pihak orang lain kena buat gapo, tapi kita tak fikir gapo kita yang kena buat. Kita fikir tugas orang lain tu gapo kena buat ke kita. Sepatutnya contoh dalam salah faham ni lah kan. Maksudnya kita kena berusaha untuk menjernihkan keadaan. Kita cari cara, bukan cari salah orang. Gitu. Contoh yang kata nampak macam ada kaitan dengan tajuk malam ni. Dari segi amalan kita tu, kita kena sentiasa rasa tak cukup. Apa yang kita buat ni Allah terima ke tak? Cukup syarat ke tak? Hak wajib tu betul ke ikut aturannya? Allah terima kalau pun contoh cara kita solat tu dah betul, belum tentu Allah terima. Yang tu bukan tugas kita. Tugas kita untuk memaksimumkan masa dan tenaga kita ni pada jalan Allah. Yang memberikan balasan tu tugas Allah. Banyaklah dalam kehidupan seharian kita, last diri, muhasabah diri. Kadang-kadang kita dalam mengendalikan perkara-perkara seharian ni kita salah pertimbangan. Maksudnya nilai yang kita amalkan tu sepatutnya muhasabah diri, maksudnya mencari kesalahan diri. Kita husnuzon pada orang lain betul dah lah orang lain buat ni, salah kita ni. Hak tu first dulu. Bukan setiap masa kita salah. Maksudnya step dia. Kita tengok diri kita dulu. Muhasabah diri. Kalau dah betul semua tu, kita pergi peringkat seterusnya. Ni dok. Terus jejam pada cari kesalahan orang lain. Muhasabah diri untuk Allah jugalah. Benda ni
untuk seharian banyaklah dari segi komunikasi, dari segi manajemen kita, pengurusan masa, pengurusan harian, benda tu praktikal semua hari-hari kita buat. Tapi kalau kita tak faham satu nilai ni, semua salah dalam ibadah, dalam muamalat apa semua, okay? Benda yang simple tapi selalu macam ada dalam kehidupan seharian kita, kita kena jelas apa yang Islam nak, yang akan membentuk peribadi kita, akhlak kita. Benda itulah. Setiap masa pun kita muhasabah ke, muhasabah dengan ilmu lebih baiklah daripada muhasabah sendiri. Kadang-kadang pertimbangan tu mari pula orang ketiga syaitan bisik kita. Betul dah tu. Okay. Alhamdulillah lah kita ada circle ataupun lingkungan ataupun usrah yang sentiasa memberikan peringatan-peringatan insya-Allah yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Setakat tu dulu lah rasa untuk perkongsian malam ni. Serah balik pada Mak Long. Terima kasih. Okey, terima kasih pada Adinda Kulah. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada Mama Tok pula. Silakan Mama Tok. Terima kasih. Puan Moderator. Sakit tekuk. Mula-mula kasih. Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat bertemu semula pada malam ini. Untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi tajuk malam ni pada tu maknanya kita tak boleh nak rasa amalan kita tu cukup dah setakat kita buat tu. Jadi sebab apa? Sebab bila kita muhasabah diri kita dengan nikmat Allah bagi pada kita ni, dengan amalan yang kita buat tu kita rasa jauh untuk nak pandai dengan nikmat Allah bagi tu. Misal kita sehari-hari Allah bagi kita sehat, Allah bagi kita maknanya dapat melaksanakan tugas-tugas kita lah, tugas harian kita tu. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah dan Allah bagi kesihatan kepada kita. Jadi dengan nikmat Allah tu kita kena fikir apa tu amalan yang kita buat untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kata dengan anggota kita ni lah. Misalnya dengan mulut kita dah. Dengan tu kita berapa sekali hari kita ni berzikir kepada Allah. Berzikir pada Allah ataupun baca Quran ke untuk tanda kita bersyukur kepada Allah. Sebab kadang kita lupa kepada Allah. Kita buat kerja pun kadang kita tidak letakkan kerana Allah. Kita tak niat kerana Allah. Kita buat gitu saja. Jadi itu rugilah kita. Kalau kita buat sesuatu tu, kita kena kerana Allah kita buat tu. Itu makna itu jadi ibadat lah untuk kita. Tapi dan kita buat kita tak cukup kalau kita buat sesuatu tu kita buat hak wajib aja. Hak sunat tu kita tak buat. Contohnya kalau solat kita buat wajib aja, sunat kita tak buat. Sebab sunat ni boleh
menampung solat kita hak wajib tu. Kalau kita solat ni maklumlah kadang-kadang tak khusyuk sangat. Kadang tu merata diri. Jadi maknanya kalau kita buat solat sunat tu kita boleh menampung solat kita hak tak berapa itu tu. Dan banyak lagi lah amalan-amalan yang patut kita lakukan. Jadi memang tak cukup lah dengan amalan yang kita buat sehari-hari ni. Kita kena mempertingkatkan amalan kita. Kalau sunat tu kita kena menambahkan hak sunat-sunat tu lah. Maknanya kita pertingkatkan amalan kita tu sehari ke sehari. Kalau lah kata kita hari-hari ni kita solat tu kita buat wajib ada hak sunat tu, kadang buat kadang tak. Jadi kalau boleh tak kita pertingkatkan, kita buat sama hak sunat ba'diyah tu. Sebelum selepas tu, lepas tu sunat-sunat orang lain. Duha ke, witir ke. Maknanya tu dipanggil apa? Tarbiyah zakiyah untuk diri kita. Bila kita banyakkan amalan-amalan untuk diri kita tu, dengan sendirinya kita akan meningkatlah, akan buat kebajikan-kebajikan yang lain. Kita rasa dekat dengan Allah. Bila rasa dekat dengan Allah tu kita ada semangat untuk kita menambahkan amalan kita. Rasa tu sajalah yang dapat mematuk dapat untuk katakan untuk malam ini. Dan suruh baliklah pada Nani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih di atas penambahan yang panjang lebar juga daripada Mama Tuk kita pada malam ni. Jadi seterusnya kita pergilah kepada penambahan yang terakhir, merangkap kesimpulan kita pada malam ni. Kita terus kepada Kak Ayah kita. Silakan Kak Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nani. Banyak tambah tu pada dah lah. Pada dah berapa kali. Banyak dah menambah belakang. Alhamdulillah. Dah nampak trend. Trend tajuk kita lah ni. Trend tajuk apalah nak kata. Simbolik belakang ni. Ada secara di sebaliknya. Dia Alhamdulillah. Cumanya statement bagaimana Haris sebut tadi lah. Haris sebut. Statement pada dan berkali ni kena kepada benda-benda yang negatif lah. Pada benda-benda positif tu kita tak dipada. Bila-bila orang cari sebut lah. Kita sentiasa rasa tak cukup. Terutama sekali dalam melaksanakan amalan-amalan yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahulah setakat mana kualiti yang kita laksanakan. Jadi kita mesti tak boleh berpada lah. Dalam kehidupan kita ni contoh kita ialah Rasulullah dan sahabat-sahabat kan. Jadi kalau kita tengok mereka tu sebagai cermin kita, nak tak mana kedudukan kualiti kita dalam semua aspek lah. Aspek akhlak ke, aspek ibadat ke, aspek muamalah ke, semuanya tak padai belaka. Jadi oleh sebab itulah kita sentiasa nak kena dari masa ke semasa usaha ke arah peningkatan amal. Dan bukan saja dari sudut kualiti, tetapi bukan saja dari sudut kuantiti, tapi dari sudut kualitinya sekali. Dan yang penting bermakna Matuk sebut tadi lah, kita kena sentiasa perbaharui niat lah. Tapi bila kita buat benda tu, kita rasa buat benda molek dah, tapi kita tak ingat nak niat. Kita tak ingat nak niat jadi biasa lah.
Niat ni membezakan kebiasaan dengan ibadat. Innamal a'mal bin niat kan. Semua amalan ibadat tu bergantung pada niat. Jadi insya-Allah kita sentiasalah ingatkan supaya kalau dulu kita semua nak start program lah, ayah ingat sentiasalah sahabat-sahabat sebut mari sama-sama kita perbetulkan, perbarui niat kita, ikhlas kepada Allah Taala. Yang benar-benar sangat penting lah. Jadi yang poin yang pertamanya ialah kita sentiasa niatkan segala aktiviti kita tu semata-mata nak cari redha Allah SWT. Yang keduanya kena usaha juga tingkatkan keikhlasan kita. Keikhlasan. Sebabnya amalan yang dilaksanakan tanpa ikhlas, tanpa niat pun tak ikhlas. Niat dah, ikhlas tak ada. Tak jadi juga. Lepas tu, umpama yang disebut juga tadi, kita kena sentiasa istiqamah lah. Istiqamah ni barang payah sekali ya. Kita boleh target gitu ni. Tapi nak istiqamah tu payah. Tapi payah bukan berartinya tak mungkin. Boleh. Orang boleh buat belaka. Jadi yang pentingnya kita usaha di masa ke semasa untuk tingkatkan dengan kita mohon pertolongan Allah SWT. Kita hendaklah bersabar dan memohon pertolongan Allah SWT. Itulah barangkali sikit untuk malam ni. Masa banyak dah dikatakan tadi. Cumanya bagi aja kalau statement pada berkali itu statement yang negatif untuk perkara yang baik lah. Tapi kalau perkara baik, baguslah. Jadi kita untuk perkara yang baik ni kita rasa tak cukup sama lah. Kita tak cukup sama sebabnya kita kalau kita baca Quran pun banyak lah. Banyak ayat-ayat yang sebut, hadis-hadis yang sebut mengenai bagaimana orang yang dah buat baik dah, orang beramal soleh banyak dah. Bila tengok kedudukan di syurga, saya rasa Allah nyesal lagi. Allah buat apa aku tak sungguh gitu. Sebab kita tengok kedudukan status orang lain tu, Allah. Padahalnya boleh sedap dah kan. Apatah lagi kalau kita buat benda tak baik kan, menyesal tak sudah lah. Bagaimana kita tengok dalam surah banyak surah lah. Surah Jadah misalnya, walau tara idil mujrimuna nakisur usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na kan. Alangkah ngerinya jika kamu tengok ketika orang yang berdosa tertunduk ngokor depan Allah Ta'ala. Bila dia tengok azab depan kan, sambil mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Kata kami, hari ni kami tengok dah, kami dengar dah. Farji'na na'mal salihan inna mungkin. Awak kliklah mula atas dunia mendoa amal salih. Tak jadilah gitu. Itu penyesalan orang yang tak amal salih. Tapi penyesalan orang yang buat amal salih dah, tapi dia tak banyak lagi. Orangnya sajogok. Sebab bila melihat kan dah sedut kemuliaan dan kemudahan, kenikmatan yang sediakan untuk orang yang lebih pada dia tu. Dia wallahu alam. Mari kita sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah senantiasa kurnia kepada kita kemampuan untuk sami'na wa ata'na lah, untuk senantiasa taat dan patuh kepada segala perintah Allah Ta'ala dengan istiqamah, dan dapat kita laksanakan segala amalan-amalan tambahan supaya insya-Allah bagaimana Hafiz sebut tadi, kita akan mencapai matlamat mardatillah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Itulah sikit. Tak apa sedap lagi nak kecek tu. Sejuk lagi. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ayah Tak Ayah pada malam ni, walaupun sejuk-sejuk daripada pun padat Tak Ayah tu hari kita tengok kan. Jadi
Rasanya kita dah sampai kepada penghujung tazkirah kita pada malam ni. Semoga tazkirah kita pada malam ni mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.